Mia Dollar Magnet. Hari ni saya buat kelas sebab ramai yang baru masuk. Kita ada nak dekat 500 orang. Alhamdulillah. Bismillah dulu Mia. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk diam-diam lah, jangan spam-spam. Orang tahu lah nak buat apa. Good. Okay. So, hari ni kita nak belajar basic cluster. Sebab Mia tahu ramai yang dah pandai dalam ni, ramai dah hebat-hebat, lagi hebat pada Mia. Apa lagi nak korang nak tahu? Nama saya Mia. Mia start trading bulan 9 tahun lepas. Lepas tu Mia belajar trading, and then bila start dengan captain, Mia belajar setup breakout. So Mia rasa pada Mia setup breakout tu macam setup magic. Maksudnya kita just marking, benda tu jalan. Okay? So Mia jumpa my consistency lepas jumpa captain sendiri. Okay, so tanpa buang masa kita akan start terus. So Mia kelas berapa jam sampai habis? Jangan risau. Kelas habis. Ni iPad kakak Mia tau. Mia tak trick dengan iPad. Mia pinjam untuk korang. So tolong hargai dan duduk diam-diam. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Tanya je dekat chat. Nanti kalau Mia nampak Mia akan jawab. Okay, session akan direkod. Bila dah habis session, duduk je diam-diam sampai video tu Mia yang upload sendiri. Okay, jangan PM Mia tanya 10 kali sehari video mana. Korang tenang je. Tenang, minum air, ambil buku. Dah ambil buku ke belum? Ambil buku, nak tulis apa-apa boleh tulis. Okay, so kita akan start. Allah. Start pun saya ingat. Kita akan start dengan Mia nervous tau ni. Kita akan start dengan what is Forex? Forex ni, gigil tambah Mia. Jangan judge tulisan, okay? Mia ban nanti. Gurau lagi. Okay. So kita akan start dengan what is Forex. Forex ni adalah, hey kenapa awak tak nak tekan? Sekejap ya. Baik ni buat hal lah. Sekejap Okay. Berapa ni? Okay, so start Oh, astaga. Thank you. Nervous. Padahal tak boleh. 10 kali pun buat tak boleh. Okay. Iklan. So what is Forex? Forex ni adalah pertukaran. Okay. Macam Kat kata, buruk tak apa, janji ikhlas. Pertukaran antara dua buah mata wang asing. Okay, semua faham? Senang kan? Itu je Forex. Lepas tu, kita kena tahu siapa trade Forex. Nah, siapa yang trade Forex ni? Okay, pada Mia, benda yang Mia share hari ni adalah benda yang Mia belajar sendiri dengan Cikgu Mia, dengan Captain, dengan Cikgu Alif. Okay, so siapa trade Forex? Yang trade Forex ni adalah banks. Banks kat Malaysia ni, dia orang trade Forex. Lepas tu, kita ada orang-orang macam big players. Big players ni macam orang kaya lah, Warren Buffett. Lepas tu kita ada orang-orang golongan Warren Buffett. Okay, kalau korang rasa Cikgu Alif tu dah kaya, tak, dia macam orang-orang lagi kaya daripada Cikgu Alif, lagi kaya daripada Captain. Orang-orang yang big players. Big players ni orang-orang yang trade Forex. Maksudnya kalau diorang buy, benda tu chart tu akan naik. Kalau diorang sell, chart tu akan turun. Diorang determinekan movement chart in a way. Faham? Okay, moving on. Next one. Big players. Lepas tu, yang kategori ketiga, okay, dengar betul-betul. Kategori ketiga, kita. Kategori ketiga, Mia panggil anak-anak
ikan. Okay, dengar dulu, bertenang. Bukan anak-anak ikan mak ya, tapi anak-anak ikan maksudnya kita ni, bila big players, dia buat satu movement, kalau diorang buy, benda tu akan naik, kalau diorang sell, benda tu akan turun kan. Kita ni cari peluang dengan movement big players ni. Faham ke? So hari-hari kita akan trade, kita akan cari peluang based on apa yang big players buat. Faham? Senang kan? Terus pandai semua orang. Okay. So, sekarang kita akan pergi dekat, sekejap. Mana notes? Okay, so sekarang Forex ni senang je. Kenapa Forex ni senang? Sebab dia ada dua benda je dalam Forex ni. Kita ada buy, lepas ada buy kita ada apa? Kita ada sell. Simple. Okay, jangan serabut-serabut. Kalau tak buy kita sell, kalau tak sell kita buy. Itu je. Lepas tu, ada dua cara trading Forex. Okay, buy technical ataupun fundamental. Faham? Fundamental ni news. Okay, buy news. Begitu, buy news. So kalau news ni macam FOMC ke, apa-apa news lah. Okay? Dia ada dua cara, buy news dengan technical. Technical ni bermaksud analisis yang kita bangun pagi-pagi, lepas tu kita buka chat tu, lepas tu kita tengok dia buat apa. Janganlah cakap tulisan orang, orang kata ni ikhlas. Okay, dengar je. Yang penting dengar. Okay, fundamental dengan technical. Okay, gigil-gigil ni tulis. Lepas tu, so teknik korang kena faham kita guna satu benda je. Yang atas ni dah clear ke belum? Very simple. Ini teori je dulu. Faham tak? Cepat tulis, faham. Okay, pandai. Senang je. Okay, lepas tu kita ada teknik kita pakai. Okay, teknik ni banyak. Okay, kalau korang belajar kat luar, korang akan tahu banyak jenis teknik. Kita ada SND lah, kita ada trendline lah, apa benda lah. So, teknik yang Mia pakai, Cikgu Alif pakai, Captain pakai, satu je. SNR. SNR kalau dipecahkan adalah support. Apa gigil-gigil ya tangan saya. Support dan resistance. Okay. Now, SNR ni apa? S bermaksud support. Support. 728. Mia sujud ke itulah. Okay. So, support. Support ni sifat dia apa? Sifat dia lantai. Okay, kat bawah. Bila dekat bawah, bila kita kat bawah, kita nak buy ke nak sell? Maksudnya, sifat dia macam ni, dekat bawah. So, kalau benda tu kat bawah, lepas tu dia naik, kita kat sini, kita nak buy ke? Kita nak sell? Cepat jawab. Buy, pandai. Kita buy. Buy dekat lantai. Okay. Senang. Senang je Forex ni. Siapa kata Forex susah? Okay, next. Bila kita ada support, kita ada resistance. Oh, Pai jangan gigil. Aku tak ada tempat nak letak. Nak rest tangan. Sebentar ya. Macam sama je tulisan tapi tak apa. Ada beza. So, resistance. Kalau support dekat lantai, resistance bermaksud dekat atas. Dekat atap. Atas pula dah. Ataupun bumbung. Suka hati korang lah nak panggil apa. Atap ke, bumbung ke, roof ke, apa benda ke. Tapi nama dia dekat bumbung. Bila benda dekat atas, kita nak buy ke, nak sell? Sell, resistance, ceiling. Pandai. Azira ni I suka lah. Azira ni best. Sebab laju je dia jawab. Okay. Faham? Ini je teknik kita pakai. So, sekarang untuk yang belajar basic, kita main game dulu. Senang je.
Okay. Wait, nervousnya. Kikir-kikir lah. Okay, tak apa. Korang buat-buat nampak macam benda ni straight. Okay. Begitu. So, tengok betul-betul yang baru masuk. Especially yang baru masuk. Ni support ke resistance? Pandai. Ni support ke resistance? Pandai. Ini resistance. Ni support ke resistance? Support. Ini resistance. Ini support. Ini resistance. Ini support. Ini resistance. Ini support. Ini resistance. Ulang je. Okay, korang nampak benda ni kalau dia tak support, dia resistance. Kalau tak resistance, dia support. Okay, itu je korang kena tahu. Okay, benda yang terlepas tadi, support ni tempat bermula naik. Tempat bermula naik. Resistance ni tempat bermula turun. Faham? Senang kan? Tak kisahlah dia A ke B ke C ke. Tapi tu A, lepas tu ni V. Adalah. Boleh je, tak ada masalah. Okay. But tadi kita cakap kita nak apa? Make it simple. Kalau tak support, resistance. Kalau tak resistance, support. Okay. Lepas tu, mana topik aku tadi? Ni dah faham dah? Laju now, tengah tulis note. Okay, sorry. Cepat. Dah ke belum? Cepat sikit. Banyak ni nak cover. Okay, so sekarang kita nak masuk pasal candlestick pula. Okay. Ini nama dia candlestick. Nama dia apa? Candlestick. Pandai. So, candlestick ni tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Jangan nak pandai-pandai. Oh, apa? Lilin kayu ke apa Dengar ni. So, ni candlestick. Candlestick ni, ini nama dia body. Yang ini nama dia shadow. Okay. Body ni bermaksud apa? Body ni bermaksud price yang strong. Okay. Ya Allah. Begitu. Shadow ni bermaksud price pernah touch. Lepas tu dia buat apa? Dia dan reject. Faham tak? Aiman Rahman ni aku perhati je. Okay? So, bila price pernah touch dan dia reject, bermaksud sebelum korang nampak candle ni, rupa dia macam ni, sebelum dia macam tu, candle ni macam ni. Dia macam ni dulu. Faham tak? Lepas tu dia turun bawah, body ni dia turun kat bawah, lepas tu baru dia tolak ni atas, dia reject, dia tinggalkan shadow. Boleh bayang? Faham tak? Jangan order tulis lawa sikit ke apa, korang dengar je. Okay. So ni dah faham. So sekarang kita ada dua jenis candlestick. Kita ada yang biru, nama dia bullish. Okay, ataupun bull. Kerbau, bull. Siapa cakap English? So, bull ni sifat dia apa? Sifat dia menaik. Okay. So, kalau Mia punya chart, korang akan nampak warna hijau sebab Mia nak feeling macam stock sikit. So, Mia tukar je lah. Tak ada masalah. Point benda ni kita boleh setting. Kalau Captain punya dia warna biru, Mia punya bullish warna hijau. Okay. So, the next one is kita ada bearish. Okay. Bear. So, bearish ni sifat dia menurun. Selalunya untuk kita cari sell lah. Faham? Ni buy. Okay?
Alamak, one freak ada lah. Tercut. Okay. So, bila kita nak trade, kita akan trade dengan dua cara. Masuk setup terus ke? Kejap Ni yang tengah fikir. SNR dah, ni dah. Candlestick line chart. Okay. So, bila kita nak trade, kita kena tahu setup apa. Ni masuk kat setup dulu. Lepas tu kita akan masuk cara kiraan pips, leverage, apa benda tu semua. Okay. So, setup. Setup ni banyak. Setup ni ada reversal, ada trend line, ada apa lagi? Ada one freak, apa lagi ada? Ada breakout. Breakout ni best. Kita nak cakap pasal breakout. Okay, Mia, kalau Mia trade, lepas Mia belajar dengan Captain, Mia guna ni je. Ni Mia tak guna. Ini pun Mia tak pandai guna. Itu je jawapan dia. Okay, Mia memang tak reti guna reversal. Perubahan arah ke apa ke Mia tak reti. Mia faham tapi Mia tak guna dan tak reti. Okay, Mia guna breakout. So, bila kita guna breakout, konsep breakout sangat senang. Konsep dia adalah, tadi SNR dah faham kan? Support resistance kan? Okay, ni dengar betul-betul. Okay. Breakout to continuation lah. Okay, good for you. Tahniah sebab tahu. Konsep dia, support, break. Apa support, broke? Support. Susahlah tulis dekat. Support, break. Focus, sell. Bila resistance break, kita fokus buy. Faham? Ini je korang kena tahu. Okay? Support break, focus sell, resistance break, focus buy. So, kita main game lagi sekali. Tengok betul-betul. Hiya. Okay. Okay. Wow, tak gigil sangat. Gigil pun dah. Baru cakap dah jadi. Salah. Macam tu. Okay, ni korang bayangkan je dia cantik. Jangan cakap apa. Ya, terputus line chat tu. Hey, jangan komen apa-apa. Duduk diam. Okay, lepas tu. So, konsep dia tadi, support break, focus sell, resistance break, focus buy. Faham? So, sekarang tengok betul-betul. Ini support ke resistance? Support, pandai. Ini resistance. Ini support. Ini resistance. Ini support. Lepas tu, dia buat apa? Dia buat break. Break out. Resistance ni, kenapa Mia cakap dia boleh break out? Sebab sebelum ni, ini resistance. Lepas tu, resistance ni dah pecah. Bila dia dah pecah, kita akan marking tempat dia pecah. Faham? Sebelum price jadi dia datang balik dalam zone ke apa ni, korang imagine belas ni je. Sekejap. Begitu. Ni, korang imagine macam ni. Nampak ni. Ini resistance dah break. Bila resistance dah break, korang marking je tempat dia pecah. Okay, sebelum price datang balik kat kotak ni, korang marking dulu. Faham? Okay, mantap. Senang je. Serius senang. Okay. So sekarang ni setiap setup, ini kan dia banyak setup. Setiap setup dia ada satu nama dia SOP. Okay, SOP ni apa? Standard Operating Procedure. Okay. Kita ada SOP. Okay, SOP dia breakout.
Tepi lah. Macam tu. So, breakout, pullback, entry. Bila kita nampak nombor satu, yang ni, breakout. So, bila kita nampak breakout, kita akan marking zone breakout. Faham? Nombor dua, kita akan SOP dia, breakout, pullback, entry. Kita akan tunggu price masuk dalam, tulis je dulu, ni semua teori. Jadi kita tunjuk dekat chart. Okay? Tunggu price masuk dalam zone breakout. Nombor tiga, kita akan entry. Entry bukan selamba je ya, bukannya price masuk dalam zone lepas tu kita akan entry terus. Kita akan entry dengan confirmation. Confirmation kita apa? Yang ni tadi ni. Sekejap. Confirmation kita adalah rejection plus sideways. Yang ni kita kena monitor sebab kadang-kadang market dia akan bagi rejection saja, kadang-kadang dia bagi sideways je, kadang-kadang dia bagi dua-dua. Faham? So sekarang ni rejection tu apa? Rejection tu macam ni. Yang Mia kata tadi ni, candlestick. Ni. Okay? Rejection tu macam tu. Price dah masuk, lepas tu di reject. So, okay. So, bila kita tengok macam ni tadi. Okay. Bila kita tengok price, ya Allah. Macam tu. So, bila ini resistance, dah ada satu breakout, kita akan nombor satu SOP kita apa tadi? Marking zone breakout. Ni. Marking zone breakout. Kita marking zone ni. Lepas tu SOP nombor dua, kita akan tunggu price masuk balik dalam zone breakout. Price, dia akan masuk balik dalam zone breakout. Bila kita nak entry, kita bukan boleh entry macam tu je. Bukannya kita boleh price dah masuk dalam sini, entry. Bukan macam tu. Kita kena tunggu price dia masuk dalam zone, dia akan reject. Dekat mana kita nak tengok benda ni, kita akan tengok dekat lower time frame, which ni akan cover multi time frame kejap lagi. So, dekat lower time frame ni apa? Lower time frame ni kita tengoklah dekat M15 ataupun M5 ataupun M1. Dia akan buat benda Mia cakap tadi, rejection ataupun sideways ataupun dua-dua. Faham? Faham tak? Okay. Now, moving on. Okay. So, contoh dia, kita tengok kat chat terus. Mana saya tadi? Ni. Oh, kejap. So, nampak tak benda ni? Nampak tak ni? Ni. Benda ni yang Mia duk lukis ni, ini nama dia line chart. Okay. Kita akan start tengok bila nak marking zone daripada line chart. Kenapa line chart? Sebab line chart dia bagi tahu kita direction. Okay. Candlestick dia bagi tahu kita accuracy ataupun ketepatan. Ketepatan price dan masa. Faham? Nak marking zone time frame berapa? Kejap lagi Mia bagi tahu. Tulis ni dulu. Line chart, direction, candlestick, accuracy, price dan masa. Sebab kalau tengok dalam candlestick, kalau tengok dalam line chart, okay, contoh tadi Mia kata ada breakout, kita marking zone breakout.
Tengok ni. Bawah ni pun ada lagi breakout. Boleh tanda. Sini pun breakout. Nampak? Ini resistance. Dia dah break. Datang balik. Buy. Naik. Ini pun resistance. Dah breakout. Datang balik. Naik. Okay. So sekarang ni. Nak cakapnya. Okay. So sekarang ni. Kita akan start marking zone daripada line chart. Faham tak? Sebab. Okay. Sebab. Ini resistance. Bila kita dah marking dekat line chart, baru kita akan buka dekat candlestick. So daripada line chart, ini Mia tunjuk yang jelas tau. Okay. So daripada line chart, kita akan buka ke candlestick. Now, orang selalu tanya, nak marking dekat mana? Nak marking banyak mana? So jawapan Mia, tengok korang kena imagine, korang kena imagine, ya Allah. Okay, korang kena imagine, benda korang kena imagine whatever jadi kat sebelah ni tak jadi lagi. Faham tak? Sekarang ni korang cuma nampak resistance dah break out. Faham ke? Okay, korang just imagine resistance dah break out. So kita akan expect price datang balik tempat dia break out. Untuk kita expect nak buy. Sebab resistance break kita nak buy. Sekarang ni nak tanda zone besar mana? So nampak tak ini kalau Mia lah. Kita akan marking half body, half shadow. Half body, half shadow tu macam mana? Nampak tak ni? Ini kita kan tak tahu price nak ambil sini ke sebab ini bukan Abah Mia punya MetaTrader 4. So Mia tak tahu pun price nak ambil yang ni ke, nak ambil yang ni ke, nak ambil yang ni. Jadi kita akan expect zone tu nak pergi ke mana. Kalau ini kawasan resistance, kalau ini dalam line chart, kawasan resistance, Mia selalunya akan marking half body, half shadow macam captain. So Mia akan marking macam sini ke, Mia ambil. Faham tak? So ada 3 candle, Mia akan agak-agak ambil separuh. Lepas tu ada 3 shadow, Mia akan agak-agak ambil kat situ. Faham tak? Okay? So, sebab kenapa kita kena tengok macam tu, zone ni korang kena faham, kita trade dengan duit. Bila kita trade dengan duit, lagi besar zone tu, lagi banyaklah kita kena tanggung risk. Faham ke? So, kita tak nak besarkan sangat kita punya risiko. Jadi, kalau Mia kata tadi, Mia akan ambil the highest shadow and then the start of the body. So, dekat sini macam ni. Faham? Begitu. So, barulah boleh imagine benda ni price datang balik untuk kita expect buy. Faham tak? Okay. Bila kita expect buy, bila kita nak expect ni kawasan resistance, dia dah breakout. Nampak tak dia datang balik dalam zone breakout untuk kita entry. Lepas tu baru dia naik. Faham? Okay. So, sekarang ini, senang je. So, semua orang dah faham setup breakout. Tak ya? Semua orang dah pandai. So, sekarang jap. Nanti tengok. Buat apa. Setup breakout dah cover. Tu dah. Okay, so sekarang kita nak cakap pasal time frame. Kenapa time frame ni penting? Dekat mana nak cari setup? So, kita ada multi time frame. Okay. Okay, so tengok ni betul-betul. Kita ada father, kita ada mother, dan kita ada juga baby. Okay, so father time frame, maaf tanya rejection sideways tu apa? Rejection dah tahu. Sabar jap, Mia bagi yang ni dulu. So father time frame adalah monthly, weekly, daily. Mother time frame adalah H4, H1, M30. Tapi yang ni selalu jarang guna lah. Kalau Mia lah, Mia jarang guna. Okay, baby time frame ataupun lower time frame. Dekat sini tempat kita kena monitor. So ini kena tahu. Lower time frame adalah M15, M5, M1. Faham? Okay, so konsep dia sangat senang sebab baby ataupun child kena dengar cakap mak dia. Mak dia kena dengar cakap bapak dia. Macam Cikgu Alif kata dalam webinar semalam,
Tapi kadang-kadang parents ni lebih kurang dia kena selari. Okay. So macam tu, kena consider lah kadang-kadang H4 ni akan, H4 ni sebab ini kan lagi kecil daripada daily. So dia akan dengar cakap daily ataupun dia akan selari lah macam tu selalunya. Okay, so sekarang ni setup, dekat mana kita nak cari setup? Kita akan cari setup sebab the thing about breakout setup, macam Captain kata, dia adalah setup yang instant. Instant setup, instant TP. Faham? Maksudnya hari-hari kita boleh entry. Kita boleh expect untuk entry TP ni take profit. Dan lagi kita masuk. Jangan risau. So, kita boleh expect tiap-tiap hari kita boleh makan dengan breakout setup. Sebab dia breakout, dia setup yang cepat. Dia setup yang laju. Maksudnya cepat masuk, cepat keluar. Macam tu. So, cepatlah kita profit. Okay? Sebab reversal pun tak ada masalah. Korang boleh pakai teknik apa je. Nak pakai teknik labah-labah ke apa ke. Korang boleh pakai macam tu ke. Asalkan biru. Kalau pakai ni, pakai Fibonacci ke apa benda tapi tak biru pun tak guna juga. So kita nak biru je sekarang. So pada Mia, this is the simple setup yang Mia pernah jumpa dalam hidup Mia. Sebab Captain. Captain punya setup. Captain yang ajar Mia benda ni. So breakout setup, instant TP. Ni dah clear kan? Okay. So sekarang ini kita akan pergi dekat cari entry tadi. Nampak tak bila kita buka chart, Mia cakap, so kita akan cari setup daripada sini. Kita akan cari setup selalunya untuk breakout setup. Kita akan check line chart sebab tadi kita start dengan line chart kan. Kita makin dekat line chart, kita boleh start daily, H4 ataupun H1. Yang ni. Yang ni, ni. Okay. So, bila kita dah marking zone, lepas tu kat mana? Okay. Tak dengar? Sekarang dengar tak? Okay, Mia cakap tadi, kita akan cari setup, kita akan tengok dekat mana line chart dulu sebab line chart ni dia tak banyak noise. Kalau korang tengok dekat chart sekarang ni, nampak tak dia ada shadow, ini 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 ada shadow. So kadang-kadang kita confuse, kat mana nak ambil resistance, yang ni ke, yang kat sini ke, yang kat sini ke, yang kat sini. Sebab itulah kita akan buka bila kita tak tahu. Kita akan buka dekat line chart dulu. Sebab dekat line chart ni dia tak banyak noise. Dia bagi tahu kita benda yang straightforward. So kita nampak direction. Faham? So kita akan nampak direction. Bila kita dah nampak direction, baru kita boleh buka dekat candlestick. Untuk kita tahu apa tadi? Accuracy, price. Untuk kita tahu dekat mana satu exactly kita nak ambil. Sebab kita trade dengan duit. Kita tak nak floating lama-lama, kita tak nak zone besar lama-lama. Now, bila kita dah ada zone, kita dah buat zone, kita akan ambil apa? Kita akan ambil price line. Price line ni apa? Buka MT4, tekan dekat shapes yang benda baris straight ni. Lepas tu kita letak dekat highest in the zone, lagi satu kita boleh letak dekat lowest in the zone, dekat kotak paling atas dan kotak paling bawah. Ini 40 pip. Sekejap lagi Mia akan cakap pasal cara kiraan pip. Macam mana nak tahu support or resistance? Tengok ni. Tadi kan Mia dah tunjuk. Ni. Mia cakap apa? Support tempat bermula naik. Ini support tempat dia naik. Ini tempat bermula naik. Ini support. Ini tempat bermula naik. Ini support. Resistance tempat bermula turun. Ini resistance, dia turun. So inilah resistance. Ini tempat dia bermula turun. Inilah resistance. Ini tempat dia mula turun. Inilah resistance. Faham? So sekarang ni, bila kita dah ada zone, kita dah nampak dekat line chart, kita start dengan H4 sebab daily, dekat higher time frame, dekat higher time frame, kita dah nampak dia ada satu breakout. Bila dia breakout, kita tunggu dia pull back dekat zone pecah ni. Okay? Tak apa. Kalau ada soalan tak apa, Mia akan jawab. It's okay. So sekarang ni, bila resistance dah break, kita dah ada zone,
kita buat apa? Kita buka, dah marking zone, dah letak price, kita dah marking zone, kita akan buka candlestick. Bila dah buka candlestick, Mia ada hajar tadi macam mana nak marking ni. Mia akan agak sebab kita tak tahu pun price nak ambil mana satu. Kan? So kita akan agak-agak lah yang kawasan resistance mana, tiga candle ni. So kita ambil lah yang highest kat sini dengan lowest body ni, jadilah zone. Ini zone dalam 40 pip standard untuk gold. 30-40 pip zone standard. Okay? Kalau gold lah. Kalau currency bolehlah dapat 10 pip, 20 pip. Best lah zone macam tu, tak banyak floating. So, sekarang ni, bila kita dah nampak, korang nampak tak ni? Nampak tak ni? Shadow kan? Ni ada hajar tadi kan? So, konsep dia kena tahu. Mana candle aku tadi? Ni. Konsep dia kena tahu dengan elok-elok. Konsep dia kena tahu dalam candle ada candle. Dalam candle ada candle. Maksudnya apa? Maksudnya dalam ni kita kena buat matematik sikit. Ready? 1 bulan ada berapa minggu? 4. 1 bulan ada 4 minggu. 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. Okay. Daily. 1 hari ada berapa 4 jam? Ada 6. Betul tak? Okay. Sekarang, dalam H4 ada berapa kali sejam? 4. Pandai. So dalam H1 ada berapa kali M30? 2. 2 M30, 4 H1. Okay. Dalam M30 ada berapa kali M15? 2. Okay. Dalam M15 ada berapa kali M5? 3. Dalam M5 ada berapa kali M1? 5. Okay. M1 ni tak ada apa sebab dia start. Faham? So, kenapa Mia cakap macam tu? Kita nak monitor dekat lower time frame. Lower time frame kita adalah M15, M5, M1. So, kita akan buka zone yang sama dekat M15 ataupun M5 ataupun M1. Mana-manalah korang nak. Okay. So, nampak tak price? Dia, sini kawasan dia dah breakout. Dia breakout, dia pull back, dia ada sideways sikit, lepas tu dia naik. So, nampak tak kat sini? Kat sini ada ni kan? Sekejap, tak nampak lah pulak. Kita buka dekat M5. Mungkin nampak. Mari kita lihat. Begitu. So, nampak tak? Price, dia datang balik dalam zone. Kalau dekat M5, ini M5 Ini M5. Saya nak tahu nampak ni, yang kat tengah-tengah ni. Ni M5. So, satu candle M5 mengambil masa, mengambil 5 M1. Faham tak? 1, 2, 3, 4, 5 M1 jadikan 1 M5. Okay? So, bila price dah ada sideways, kita carilah lowest dalam zone untuk kita buy. Kalau kita nak buy, kita akan cari lowest dalam zone. Kalau kita nak sell, kita akan cari highest dalam zone untuk dia junam. Faham? Kalau kita, takkanlah kita nak entry kat sini. Kat sini, selagi dia tak ada dalam zone, janganlah entry. Faham? Dia ada sideways dulu. Dah habis sideways, jangan risau. Captain selalu cakap, jangan risau. Jangan risau. Jangan takut. Okay? Sebab, tengok ni. Kalau kata tak sempat entry, tipu. Sebab, tengok ini M5 tau. 1, 2, 3, 4. Sekejap. Dalam M5 ada berapa kali sejam Dalam sejam ada berapa M5? 60 dah bahagi 5. 12. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 1 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 2 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 3 jam. So takkanlah dalam masa 3 jam tak boleh nak entry. Faham tak? So kita nak entry, kita tunggulah dia habis sideways. Lepas tu dia masuk kat dalam ni, dia dapat lowest dalam zone. Ini kan zone kita kan besar. Kita tunggulah. Kalau tak dapat entry sini pun tak apa. Janganlah takut. Bukannya price dia masuk macam ni. Ni kan bukan Abah Mia punya market. Dia takkan datang macam ni. Dia takkan datang zap-zap macam tu. Dia tak akan macam tu. Okay. Dia akan masuk sikit.
Dia masuk sikit, dia tolak. Dia masuk sikit, dia tolak. Dia masuk sikit, dia tolak. Dia macam tu. Lepas tu bila dah sideway ni, entry lah dekat bawah ni, kat bawah ni, kat bawah ni. Faham? Kalau Mia trade, Mia takut terlepas. Katalah Mia takut terlepas. Kalau captain dia selalu cakap dia akan entry kat M1. Sebab tak ada orang gila pun dia cakap nak lost duit. Zone besar-besar. Sebab ini kot, gold ni laju. Mana tadi ya? Hilang ke? Jap. Aloh. Tak nampak lah. Okay, tak apa. Tapi kita tunjuk yang nampak tadi. Ni. Faham tak? M1 range tak sampai tu. Itulah tu. Tak apalah. Tapi faham kan setakat ni kan? Senang. Sangat-sangat senang. So, kalau tengok dekat M5 ni pun ada breakout resistance tak? Ada. Tengok ni. Buka line chart. Ni kata apa? Ini resistance. Tengok ni. 9.11 kita dekat bila nak cover tak apa. So nampak tak ni? Ini resistance, ini resistance, ini resistance, ini resistance. So kawasan resistance dia buat apa? Dia buat apa ni? Kawasan resistance dia buat apa ni? Dia buat breakout. Bila breakout kita buat apa? Kita marking lah tempat dia breakout, tempat dia ni. Faham tak? So kalau tak dapat sini, dah dapat first entry kat sini, price dah breakout lagi sekali, tunggu dia pull back, entry je lah. Sebab ini kan lower time frame. So tak payahlah nak tunggu benda ni masuk balik. Sebab ini M5, takkanlah dia nak. Benda ni bukannya, MT4 ni bukannya dia saat untuk kita tunggu sideway balik. Faham tak? So kita masuk kat sini, dia price masuk balik lepas breakout. Lepas dah habis ambil zone kita yang bawah ni, entry lah lagi. Faham? Senang kan? Dah pandai dah. Okay. So sekarang moving on. Pasal breakout setup, dah clear. Ke korang nak Mia cover breakout sell? Tak kan? Okay. Sell sama je. Kalau sell pun kita akan ambil. Kalau kat H4, kita buka line chart. Ni. Kat sini ada support breakout. Macam mana nak tahu support? Mia tak tahu support. Ini kan support tempat dia bermula naik. Ini support tempat dia bermula naik. Ini support tempat dia bermula naik. So kita akan ambil dekat area sini. Kita ambil. Laju-laju je sebab Mia nak masuk benda lain pula lepas ni. Cara kiraan pips. Ada orang tak tahu pips tu apa. So kita marking dulu dekat line chart. So takkanlah. Kalau kenapa Mia suruh marking dekat line chart. Line chart ni dia tak banyak noise. Dia very straightforward, dia very direct. Kalau candlestick kita akan nampak, oh shadow ni, shadows tu. So kita tak nampak. Bila kita buka dekat sini, macam mana nak cari zone? Ini support. Tengok ni. No worries, slowly. Ini, tengok ni. Tempat bermula naik adalah support. Sini, tempat bermula turun, walaupun dia kecil, dia adalah resistance. Ini, tempat bermula naik adalah support. Tempat bermula turun adalah resistance. So konsep tadi kita cakap, konsep breakout. S break, support break, kita nak sell. Ni, support, dah break. Kita tunggu price masuk balik dalam zone, bagi sideway kat lower time frame untuk kita sell. Faham? Okay? So, bila resistance break, kita buy. Itu je. Tak buy, kita sell. Tak sell, kita buy. Forex ni make it simple. So, sekarang kita buka candlestick. Dekat mana kita nak tanda? Sebab tak tahu nak tanda kat mana. Kan Mia kata, imagine whatever happens on the right, tak jadi lagi. Ni. Mana kita nak tahu kita dapat pucuk ke tak? So, imagine sini semua tak jadi lagi. Sebab tak acil lah kita nak cakap, oh Mia cakap, Mia ambil benda, ngam-ngam sebab benda dah jadi. Kalau Mia nampak shadow kat sini, Mia ambil kat sini. Tipu lah, mana boleh macam tu. So, kita akan fokus dekat sebelah kiri dulu, the first left. Kita tak nak fokus benda-benda yang belakang-belakang tu semua kita tak tengok. Kita tengok current price je. So, sekarang ni, nampak tak sini paling berdekatan adalah support break. Sini support, sini support, sini support. Sebab ini tempat bermula naik, tempat bermula naik, tempat bermula naik, tempat bermula naik. So, kita akan marking bila kita nampak support, support, lepas tu dia dah, salah lah. Support ni naik turun. Kawasan support ni dah break. Faham?
Bila dia dah break, kita tunggu apa? Kita marking lah dulu zone breakout ni. Tak kisahlah dia sampai esok ke lusa. Kita marking je lah dulu. Sebab ini kan H4. Lepas tu ini bukan zone, ni dia kalau tengok high time frame dia ada lagi tempat ni. Kalau dekat weekly, dekat daily, dia ada lagi zone dalam tu. So, at least kita marking je dulu. Jangan risau, price masuk ke tak masuk ke, jadi ke tak jadi, marking je dulu. Nampak breakout, marking. Nampak breakout, marking. Nampak breakout, marking. Okay? Bila kita dah marking, kita akan cantikkan dekat candlestick. Mia cakap ambil half body, half shadow. Abaikan, kita expect benda belah kanan ni tak jadi pun lagi. Bila benda belah kanan belum jadi, kita akan ambil. Nampak tak Mia ambil? Mia ambil sebab Mia tak nak, Mia tak banyak duit macam Cap lagi, okay? Sebab tu Mia akan tak nak floating banyak-banyak, okay? Cap dia keras. So sebab dia keras, dia boleh tahan floating. Mia tak berapa nak keras, Mia tak boleh nak tahan floating. So, bila dia ambil, bila kita nak ambil kawasan breakout, kita akan ambil, Mia akan ambil macam half body, half shadow. So maksudnya sini kawasan support. Ini kawasan support. So nampak tak ada body masuk, ada shadow masuk. Kita akan agak-agak lah. So Mia, lowest in my zone, Mia tak sanggup tau. Mia tak sanggup. Ini kena consider sebab price kita tak tahu nak ambil yang mana. Nak ambil yang ni ke, nak ambil yang ni ke, nak ambil yang ni. Tapi kita kena consider lah. So kalau Mia akan ambil lowest Mia dekat sini. Mana kotak ni tadi? Macam tu. Nampak tak? Mia akan ambil lowest Mia dekat sini. Ini lowest. Ini je yang Mia sanggup. Okay. So, barulah kita tarik kotak tu. So, kita tak tarik kotak berdasarkan apa benda jadi kat sini. Kita tarik kotak berdasarkan apa jadi tempat dia pecah. Faham? Tempat dia pecah. Okay. Mia tukar line chat boleh tak? Boleh? Ni kan support. Support dah break. Datang balik. Dia masuk kat lower time frame, baru kita check sideways. Benda sama, benda sama. Okay, laju-laju je sebab Mia nak cover benda lain pula. Lepas tu kita buka lah M5, M15, M1. Alah tak sampai. Kenapa iPad ni tak sampai? Okay, tapi tak apa. Benda sama je basically. Faham? Bila price masuk dalam zone, kan Mia kata dalam candle ada candle. So korang nampak tak? Ini, nampak tak dia ada shadow ni? So, satu candle H4 mengambil masa 4 jam nak siap. So, di price dia akan main dulu. Dia akan naik, dia akan turun, dia akan naik, dia turun, naik, turun. Sampai dia siap H4 ni. Faham? Okay, sampai dia siap H4 ni baru kita akan entry dekat lower time frame. Benda yang sama kita buat tadi dekat resistance breakout ni. Okay, dah habis dah setup breakout. Senang je kan? So, SOP dia ada 3. SOP dia breakout, pullback, entry. Kita nampak breakout, kita akan marking zone breakout. Lepas tu kita tunggu dia pullback dalam zone. Lepas tu kita entry dengan confirmation. Okay. So sekarang ni kita nak cakap pasal breakout dah. So kita nak cakap pasal pips pula. Macam mana nak kira pips? Ramai orang tanya. Ramai orang tak tahu macam mana nak kira pips. Pips ni apa? Alhamdulillah. Excuse me. Bagi Mia minum air jap. Macam mana nak pipi? Kejap. So, pips. Pips ni adalah cara kiraan unit dalam Forex. Faham? So, cara kiraan pips dalam Forex. So, 100 points bersamaan dengan 10 pips. Macam mana nak kira? Korang buang je nombor belakang. Faham? Senang, sangat senang. So, 100 points bersamaan dengan 10 pips. So, kalau ada 1000 point, berapa pips? 100 pips. Senang. So, sekarang ni, bila kita ada zone, tengok tadi kita ada zone H4 kita kan? Kenapa Mia kata zone ni 40 pip lebih kurang? Korang nak cari kat mana? Korang cari, tekan dekat shapes. Nampak shapes? Tekan shapes. Lepas tu tekan benda ni. Benda yang macam menyengit ni. Line menyengit ni. Nama dia trend line. So Mia guna trend line untuk ni je. Kita akan ambil lowest of our zone. Dan juga yang paling highest dalam zone. Okay. Bila Mia tarik trend line, Mia nak korang fokus satu benda. Akan ada 3 nombor yang muncul dekat sini. Korang fokus nombor tengah-tengah. Faham? Okay. So sekarang ni, bila Mia tarik trend line, korang nampak berapa kat situ? 411, 426. Nampak tak?
So zone ni lebih kurang 40 pip. 40 pip ni maksudnya macam mana? Maksudnya kalau korang masuk satu sen dekat bawah ni, dia akan, kawasan ni adalah $4. Itu 40 pips maksud dia. So macam ni, tengok ni. So kalau masuk lot 0.01 sen, darab 40 pips. 40 pips ni apa tadi? 400 points. Faham? Dia adalah $4. Time frame berapa? Breakout ni kalau korang nampak mana-mana time frame pun boleh mark, tak ada masalah. Okay, tapi janganlah pergi marking dekat baby time frame kan. Mia kata dia kena dengar cakap mak dengan bapak dia. So kalau korang marking dekat baby time frame tapi tak baru nak belajar, Mia tak suggest lah, sebab apa-apa pun kita nak direction first. Direction kita kat mana? Dekat higher time frame, daily, H4, H1. Okay, macam mana kiraan pips? Mia ada ajar kat sini. Pips cara kiraan unit dalam forex. 100 points bersamaan dengan 10 pips. Macam mana nak tahu? Buang je nombor kat belakang. Okay, so bila Captain kata, Captain kata scalper boleh ambil dulu, Captain kata setup ni boleh swing apa benda tu semua tu Mia akan explain. Sabar jap, sabar. So sekarang ni kita nak masuk pasal, bila kita dah tahu pips, kita nak tahu SL. So SL tu apa? SL tu adalah, ni dah clear So SL tu apa? SL ni adalah stop loss. Stop loss. Stop loss ni apa? Mestilah kita dalam forex ni, kita tak tahu price tu setup tu jadi ke tak. Faham tak? Sebab kalau price datang dalam keadaan sebatang macam ni, dia tak ada sideway, dia tak ada rejection dalam zone. Faham tak? Maksudnya macam ni, korang kena imagine bila ini kan zone. Ini zone resistance, kawasan resistance sebelah kiri tadi. Yang ni dia dah breakout, dia datang balik. So, kenapa dia sideway dalam zone? Maksudnya dia macam ni. Bila kita tengok dekat H4, memanglah dia bagi shadow je. Kan Mia kata dalam candle ada candle. So, kalau kita tengok dekat lower time frame, dia akan ada beberapa rejection, which is yang tadi. Kan tadi dekat M15, dekat M5 Mia ada tunjuk, kita dah nampak ramai-ramai. Dia macam ni, lepas tu dia naik. Dia macam ni, lepas tu dia naik. Dia macam ni, lepas tu dia naik. Inilah sideway dalam zone. Maksudnya sideway tu apa? Sideway bermaksud naik atas tak boleh. Tak boleh. Turun bawah pun tak boleh. Turun bawah. Hey, shut up. Pun tak boleh. Faham? So price bila dia tak boleh naik, dia tak boleh turun, dia main dekat kawasan zone kita. So bila kita tak boleh, dia tak nak naik, tak boleh, turun tak boleh, dia tak ada options, melainkan dia akan respect tempat breakout tadi. So dia fly lah. So kita entry lah dekat lowest dalam zone kalau nak buy. Kalau nak sell, entry lah dekat highest dalam zone. Okay? So sekarang stop loss ni, macam mana kita nak kira stop loss? Zone ni kan 40 pip, Mia kata tadi. So, semua orang dah tahu cara kiraan pips. Kalau Mia boleh handle, ini sebenarnya terpulang. Okay, kalau Captain dia selalu main SL 15 pip. Sebab kita nak sharpkan entry kita. Jadi, kalau Mia akan ambil macam kat sini. Nampak tak? So price, kalau lah dia break zone ni pun. Korang nampak tak dekat H4 ni? Dia tinggalkan apa ni? Ini shadow. Faham? So kalau dekat M1, korang akan nampak dia macam ni. Dia macam tu. Tapi dia tak cecah pun lagi. Sebab tu Cap kata, kalau dekat lower time frame, benda nampak macam junam, janganlah takut sebab benda tu dekat M1. Benda tu bukannya dekat H4 ni. Kalau setup ni fail, setup ni hanya akan fail. Kalau dekat H4 ni dia bagi macam ni. Ni, so merah-merah alam ini. Faham? Ini baru nama setup fail. Sebab dia dah break zone kita. Jadi kita boleh expect kalau kawasan ini dah break, dia masuk balik dalam zone ni untuk kita sell. Faham? Senang je. Serius senang. Okay, so kalau Mia akan ambil dalam 20 pip. So Mia akan ambil agak-agak, kalau ini zone breakout tadi, resistance dah breakout, Mia akan ambil macam kawasan sini untuk letak Mia punya stop loss. So kalau Mia tak suka letak, Mia tak suka set, so Mia akan letak line je. Okay,
tools kita sangat senang. Tools kita ada 3 je. Kita ada kotak ni. Sekejap. Kita ada kotak rectangle. Kita ada trend line nak kira pips. Kita ada price line nak tahu exactly dekat mana. Dekat mana kita nak entry. Faham tak? Sebab kita nak tahu accuracy harga. Kita nak tahu kalau kat sini berapa line. Korang nampak tak belah kiri warna hitam ni? Dia bagi tahulah kita. So kalau Mia letak kat sini. Okay. So Mia akan letak satu line dekat situ. Tada, dah siap. So bila Mia letak satu line kat sini, ini berapa? 42 tolak 39.93. Dalam 20 pip je zone. So kalau Mia floating pun dalam kalau lah trader-trader kecil kita masuk satu sen dekat sini. So dia jatuh dekat sini sekalipun, kita akan loss dalam $6 lah in total. Kalau kita entry dekat paling atas, kalau kita dapat entry bawah. So kita akan letak SL kita dalam 15 ke 20 pip luar daripada zone. Faham? Sebab untuk tentukan zone ini break, untuk tentukan setup ni tak jadi, dia kena H4 ni break kat bawah. Kalau H4 ni tinggalkan shadow, tak boleh cakap setup tak jadilah. Faham? So, sekarang ni, bila kita tengok, kita dah tahu dah stop loss kita nak letak 15 ke 20 pips luar dari zone. Cikgu Alif pernah cakap, dia pernah dengar 15 pip, lepas tu boleh standby plus 10 pips in case emergency. Sebab kita tak boleh expect price nak makan, nak ambil kat mana. Sebab kalau Mia ni bukan abah Mia punya lah. Okay, so stop loss. Stop loss dah faham, kita nak pergi dekat TP. TP ni apa? TP ni take profit. Korang selalu tanya dekat mana nak exit. Okay, TP ni take profit. So, kalau Mia, okay. So, sekarang ni, kalau Mia akan masuk setup, masuk dan keluar setup time frame yang sama, if that makes sense. Faham ke? Sabar, ini korang kena dengar betul-betul. Sebab dia macam ni. Dia macam ni. So, konsep dia korang kena tahu, nombor 1, dalam breakout, ada breakout. Okay, yang korang nampak duk scalping apa benda semua tu, sebelum H4 ni reject kat sini, lepas tu dia naik, dia akan ada turun macam tu. Faham tak? So sekarang ni kalau Mia, macam mana Mia nak TP, macam ni. Ini cara Mia tau. Ini cara Mia. So cara Mia begini. Mia akan keluar dan kalau entry dekat H4, Mia akan keluar dekat H4. Kalau dekat daily, Mia akan keluar kat daily. Tapi ada benda kita kena consider. So benda pertama, korang nampak tak? Tempat bermula turun adalah apa? Adalah resistance. Okay. So kalau Mia TP1, Captain selalu cakap 10 ke 15 pips, angkat dulu. Korang kena faham, kalau masuk 0.01, memanglah $1. Okay? Tapi kalau masuk lot 0.10, darab 10 pips, berapa dolar? $10. So dia kena main dengan lot size, berapa banyak lot size. Tapi tak ada masalah pun masuk lot 0.01, suka hatilah. Setiap trader ada capital berbeza. Setiap orang tak sama. So tak ada masalah. Janji biru, janji profit, janji kaya. Okay? So kalau Mia, okay, bayangkan. Sekarang ni bayangkan kita dah entry dekat sini. Kalau tak dapat yang bawah ni pun, kita dah entry dekat sini. Benda dah jalan. Bila benda dah jalan, 10-15 pip wajib angkat. Okay? Wajib angkat. 10-15 pip wajib angkat. Lepas tu, kalau TP paling selamat, kalau kat Mia akan ambil kat sini dulu. Korang nampak tak ini kawasan macam ni? Lepas tu dia ni. Dia ada macam breakout kecil. Macam tu lah Mia panggil. So kalau Mia, ni Mia punya cara tau. Ni Mia je punya cara. Sini. So, sebab ini gold. Gold, dia boleh pergi, kalau kat M1 pun dia boleh pergi 100 pips. Gold je boleh. Kalau currency, dia pergi sampai ke atas tu pun maybe dalam 40-50 pip ataupun 70 pip. Dia tak akan pergi 100-200 pip. Okay. So sekarang ni, kalau Mia, TP benda nombor 1, 10-15 pips tadi wajib angkat kan?
Wajib angkat. So sekarang ni nombor 2, kalau Mia akan benda, kalaulah Mia ada entry kat sini. Ni tempat Mia entry. Benda dah running 10-15 pip, Mia ada angkat. So kalaulah Mia entry ada 5 layer contohnya. Mia ada 5 layer. Benda dah running 10-15 pips, Mia angkat je lah 2 dulu. Ataupun 3 dulu. Faham tak? So 2 tu Mia tinggalkan. Lepas tu bila benda dah running, Mia akan tunggu kat sini. Sebab ini kawasan macam ni, lepas tu dia dah break. Bila dia dah break, Mia akan TP first kat sini, tempat selamat nak exit. Faham tak? Mia akan TP dekat tempat opposite dia. Kalau ada support breakout, akan pergi kat, kalau ada resistance breakout, Mia akan TP dekat tempat support breakout. Faham tak? So kawasan ni Mia akan TP dulu. So kat sini dah makan lah, tengok Ini kan 1742. Lepas tu benda dah running 40-50 pip sampai sini, katalah. Sekejap lagi kita kira betul-betul. So kalau kat sini pun Mia dah makan dalam 60 pip. Angkatlah dulu. Angkat lagi 1. So tadi kan kita entry ada 5. 10-15 pip kita dah makan 3. Kita tinggalkan 2. So benda dah running. Kat sini Mia close lagi 1. 1 Mia dah close. Mia tinggal lagi berapa daripada sini tadi? Tinggal lagi 1 entry. Lagi 1 entry Mia akan cari dekat mana ada support breakout. Dekat mana ada support breakout? Kita buka line chart. Tada. Okay. Ni tada. Begitu. So, ikut mana pun benda ni korang tak boleh expect sebab price kan Mia kata bukan abah Mia punya. So, kita tak tahu price kalau dia dah running, dia boleh running, lepas tu dia turun. Boleh jadi. Faham tak? Tengok ni, macam ni. Sebab forex ni about possibility. So, kita expect tadi kenapa kita boleh possible untuk buy, resistance dah breakout. Kena ada reason. Kan kita ada SOP, selagi salah satu benda daripada SOP tak lengkap ataupun tak jadi, diharamkan untuk entry. Faham? So, kenapa sini support? Ini kan support tempat bermula naik. Nampak tak dia naik? Betul kan dia turun? So Mia ambil lah kat situ. Makanlah dulu. Faham tak? So sekarang ni, yang kat mana itu TP1. Kalau Mia ada TP kat sini. 10-15 pip dah angkat. Okay, sini dah angkat. Lepas tu benda dah sampai sini. Angkatlah lagi sebab sini support dia dah break. So Mia in a way selamatlah untuk kita sebab kalau price sampai sini dia boleh turun balik. Faham tak? So kita ambil kat situ. Bila kita dah ambil kat situ, kita dah makan lagi 1, next TP kita kat mana? Kita boleh lah expect kat sini support break. Kalau nak layan lah, kalau rajin layan sebab price dia akan naik turun. Bukannya dia akan fly macam tu je. Melainkan ada news-news yang besar. Faham? So kita buka candlestick. Macam tu, kita kemaskan based on yang jadi dekat sebelah kiri. Kita jangan expect benda belah kanan sebab itu tempat dia pull back balik. Macam tu. So nampak tak? Dia betul-betul sampai. Dia touch ni dekat shadow ni. Betul-betul dia sampai. Lepas dia turun. Dia respect dia turun dulu. Lepas tu dia naik balik. Macam tu. So ni nampak kat sini. So sini. Kan sini ada shadow. Mia kata shadow tu reject. So dia. Bila price dia ni. Kita dah entry kat sini. Lepas tu kita dah TP first kat sini. Maksudnya first TP 10-15 pip. Dah running kita angkat. Bila benda dah dekat sini, kita TP lagi satu. Faham tak? Lagi satu punya entry. Bila benda dah sampai dekat kawasan support yang break, dia ada rejection, dia ada shadow, dia akan react. Banyak ke tak banyak ke, dia akan react. Dia akan react sebab ini breakout. So, lepas tu dia bagi apa lagi? Dia bagi lagi satu breakout. Nampak tak? Ni. So, support yang lama, ini kan kat bawah ni support, atas ni resistance. Resistance, ada breakout lagi tak ni? Candle ni, warna hijau, dah break belum kawasan ni? Tak nampak? Mia tunjuk bagi nampak sabar jap. So, nampak ni. Tada! So, ini resistance. Kena makin elok lah. Tapi ini resistance. So, candle ni sebatang dia dah bagi breakout. Tunggu datang balik tempat dia pecah. Untuk kita entry lagi. Faham? So, ini dah settle. So, sekarang ni, kita nak take profit dah faham. Stop loss dah faham. Stop loss ni sebab kita nak tahu risiko kita. Macam mana kita nak faham, kita kena kira daripada pips. Berapa kita boleh risikokan based on our capital. Sebab setiap traders ada capital berbeza. Ada orang ada $10, ada orang ada $20, ada orang ada $50, ada orang ada $100. Okay? Siapa hon-hon tu? Okay, abaikan. Lepas tu, sekarang Mia nak cerita pasal leverage. Disebabkan
setiap traders ada setiap capital yang berbeza. Disebabkan setiap traders ada capital berbeza. Jadi, so kita nak tahu apa tu leverage. 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 Kalau korang buka account dekat Hextra Prime ke apa benda ke, Imran tanya je. So, kalau buka leverage, kita akan nampak dekat Hextra Prime ke, Vestrado ke, dekat Exim Trade ke, kita akan nampak benda macam ni. 1,2,000, 1,500, banyak pula. Okay, lepas tu 1,3,000, faham tak? Benda-benda macam ni. So, leverage ni apa? Leverage ni dia menentukan berapa banyak lot kita boleh entry based on berdasarkan our capital. Faham? So kalau capital kita $10, lepas tu leverage kita 1,500, berapa banyak kita boleh tekan? Okay? So, ni benda semua orang dekat dalam ni ada berapa? Nak dekat 1,000 orang dalam ni, biar bagi tahu. Captain, dia pakai untuk gold, dia pakai Exim Trade. Dia pakai Exim Trade. Exim Trade punya leverage, 1,3,000. So Captain guna ni memang untuk hentak dan trade gold sahaja. Okay, untuk hentak dan trade gold sahaja. Tapi spread dia standard je lah. Lepas tu kita ada Hextra Prime. Hextra Prime ni dia ada dua options. Kalau guna account bonus, kita boleh buka yang 1,500 untuk bonus. Kalau yang standard ECN, kita buka 1,2,000. Kenapa? Sebab lagi besar leverage, lagi banyak lah lot kita boleh tekan. Faham tak? Tapi kita ada cara kiraan tips sebab kita nak tahu berapa risiko kita boleh ambil dengan kita punya capital, which is our stop losses. Okay, make sense? Okay, so sekarang Hextra Prime ada 1,2,000 untuk standard ECN ataupun 1,500 ataupun satu lagi ada Vestrado. Untuk VIP daripada Singapore boleh guna Vestrado sebab korang tak boleh access Hextra Prime. Okay, clear? Now, kita nak move on. Laju-laju je. Leverage ni dah faham. Cara kiraan tips dah faham. Next one. Kita ada spread. Spread ni apa? Penting ke? Spread ni dia macam tax ataupun cukai. Okay, cukai kat siapa? Cukai kat broker. Faham? Okay, so sekarang korang tengok macam mana nak tahu spread. Tengok ni. Okay, nampak tak? Ni kan demo je. Siapa kata tadi? Ini kan demo, jangan risau. Ini kan demo. Semua orang boleh buka account demo, tak ada isu pun. So, korang nampak tak? Ada dua line. Ada line merah dengan line biru. Line merah, line merah ni tempat kita, bila kita tekan buy, dia akan buy dekat line merah. Faham? Bila kita sell, kita akan sell dekat line biru. Okay, tak nampak? Kalau tak nampak, kita buka dekat M1. Okay. Ni So, bila kita nampak ada line merah, line biru. Yang kata apa? Kalau kita buy, price akan buy dekat line merah. Bila kita sell, price akan sell dekat line biru. In between ni apa? Di antara dua line ni adalah spread. Spread ni lah yang broker makan. Faham? Okay. Yeah. Spread dengan charges dua benda berbeza. Sekejap. So sekarang ni buy dengan sell. So in between ni benda yang brokers makan lah sebab kita kan dah pakai platform diorang untuk trade. Jadi diorang pun nak kena ada benda lah for diorang punya business. So inilah how they make money. Satu dengan spread, satu lagi bila korang MC. Broker akan kaya bila korang MC. Jadi kita tak nak kayakan broker, kita nak kayakan kita. Faham? So siapa boleh bagi tahu benda ni berapa pips? Agak-agak. So ini 2 pips. 2 pips. Maksudnya untuk gold, bila market tutup ni dia punya spread dalam 20 sen. Okay?
So, ini kalau kat Go, kalau korang tengok dekat Euro USD, sekejap. Nampak tak? Euro USD 2 sen je. Hextra Prime versus Rado memang best sebab kecil, spread dia kecil. Kita nak spread ni kecil lah, faham? Sebab spread yang kecil akan didatangkan dengan commission. Tapi commission dia besar ke? Commission dia tak besar pun. Commission dia dalam 2 pips juga. So 2 pips untuk spread plus 2 pips commission. Commission berapa? 40 sen. 40 sen je, tak banyak pun. Okay, maksudnya bila korang entry, buy atau sell, price ni dia takkan biru terus sebab kan dia kata broker nak makan dulu. So, dia macam ni, korang kena faham. Bila price, korang katalah korang dah buy kat sini, korang dah buy. Line biru ni kena melebihi tempat korang buy dulu. Line biru kena melebihi tempat korang buy, baru korang start profit. Faham? 40% untuk Euro USD tinggi ke? Tak pun. Ni rasa biasa je. Salah. Betul. Awak betul. Salah. Ni salah. 2 sen tu bukan 40 sen. Tadi kan bukan 2 pip pun tak sampai. Tadi 2 sen je. 2 sen. So 2 sen tambah ni 22 sen. Sorry. Thank you. Macam mana nak buat benda ni? Nulis pun tak reti. Hey. Macam tu. Betul. So 2 pip ni tadi adalah spread. 2 pip ni tadi adalah commission. So 2 sen ni adalah spread untuk Euro USD. Spread 2 sen untuk Euro USD. Lepas tu commission 2 pip. So 22 sen. Bila kita entry buy dekat Euro USD, kalau dekat Euro USD, ini imagine lah Euro USD. Korang tukar je lah dalam kepala. Ini imagine. So benda ni paste. So imagine benda ni 22 sen. So bila 22 sen, bila kita price dia kena melebihi tempat line tempat kita buy, baru kita akan start profit. Sebelum tu kita akan, bila kita entry, kita akan nampak negatif 22 sen dulu kita punya entry. Faham? Dia beza ke setiap pair? Yes, dia berbeza setiap pair. Okay. So cara cari startup kita dah tahu, siapa trade forex dah tahu. Sekarang ni lagi sikit je dah nak habis dah. Senang kan? Senang gila. So sekarang kita nak masuk dekat spread dah tahu, candlestick nak tahu. Jenis-jenis trader. So far so good, semua orang faham? Okay. Ada beberapa jenis-jenis trader. So kejap lagi kita nak buka soalan dah sebab dah nak habis. Okay, so sekarang dah nak habis. So sekarang jenis-jenis trader. Nombor 1 kita ada scalper. Nombor 2 kita ada intraday. Nombor 3 kita ada swing ataupun swinger. Okay, swinger. Macam tu. So confirmation tadi rejection dengan sideway lah. So sekarang scalper ni apa? Scalper ni adalah orang yang trade laju. Faham tak? Dia mengambil profit dalam jangka masa yang singkat. So selalunya scalper dia akan masuk lot besar. Bila ada startup dia akan masuk lot besar dekat lowest ataupun highest ikut SOP tadi. Lepas tu bila dah masuk lot besar, benda dah running 10 ke 15 pips, dia akan ambil dulu. Ambil dulu maksudnya apa? Ambil dulu maksudnya dia akan TP lah. Dia akan TP. Okay, I want to change colour. Dia akan TP. Faham? Dia akan TP. Okay. So, contoh sebab tu Mia kata benda ni bermain dengan lot size. Kalau korang masuk 0.01 darab 10 pips, tadi berapa? $1. Betul? $1. Okay. $1. Kalau masuk lot 0.10 darab 10 pips, ada berapa? $10. Sekarang ni bila korang dah tahu setup breakout, lepas tu dah tahu benda boleh cari dekat H4, dekat H1, dekat daily.
macam Mia tunjuk dekat gold tadi ni, korang rasa 10 pip tu susah ke senang at this point? 10 pip je, kalau tak banyak pun 10 pip je dulu. Still dalam zone pula tu dia punya 10 pip tu sebab ini gold. Senang ke susah? Senang sangat-sangat. Faham tak? Senang sangat-sangat. So sekarang, bila kita, benda ni main dengan lot size, kalau masuk 0.01 darat 10 pip dapat $1. Kalau masuk 0.10, 10 pip dapat $10. So, kalau kita masuk lot, bayangkan masuk lot legend, masuk lot 0.77, gitu, darab 10 pip. Berapa? Sabar, Mia buka calculator. $77. Tolak commission. Kalau lah nak tolak commission, tolak tambah bagi darab. Still ada profit lah, maksudnya sangat senang sebab tu benda ni bermain dengan lot size. Benda ni adalah lot size. Faham? Okay. Now, so scalper dah clear. Scalper ni maksudnya masuk cepat, keluar cepat. Bila dia dah masuk, dia akan ambil profit dalam jangka masa yang pendek. Okay? Lepas tu kita ada intraday. Intraday ni apa? Intraday ni yang macam standard je lah. Maksudnya kita akan cari setup pagi, lepas tu kita tunggu pula H4, H1 apa benda, M15 semua, H4, H1, M5, M15, M1 tu jadi. So biasanya kita akan entry pagi ataupun entry petang ke. So dia ambil masa beberapa jam lah untuk kita, untuk setup kita jalan. Faham tak? Itu intraday. So kita akan ini yang macam biasa ni yang standard. So kita akan TP selalunya dalam masa beberapa jam and then dia akan makan dalam 30 ke 40 pip. Standard intraday. Kadang-kadang benda ni korang kena tahu benda ni standard. Kadang-kadang saya tak tu kan boleh pergi 100 pip. Macam tu. So sekarang ni itu je lah pasal intraday ni basically. Dia jangka masa yang standard. Masuk pagi TP petang, masuk petang TP malam. So dia ambil masa beberapa jam. Faham tak? Kadang-kadang satu hari macam tu. So kalau macam dia tengok kalau macam dekat chart ni, ini intraday lah ni. Ni tengok ni. Sebab ni kan dah breakout, tunggu price pullback entry. So ni dekat tadi kita cari setup page 4 kan. Ni intraday lah ni sebab kalau Lamia entry dekat sini. Ini. So 4, 8, 12, 16. So 1, 2, 3, 4. So dalam masa 16 jam Mia akan TP1 yang Mia cakap tadi sebab ada ni 4 break. Faham tak? Okay. So ini intraday. So kalau benda-benda macam ni, ni intraday lah ni. Maksudnya kita masuk dekat sini lepas beberapa jam kita TP. Itu intraday. So lepas tu kita ada swing. Swing ni biasanya dia akan cari setup yang makan dalam jangka masa yang panjang. Maksudnya kadang-kadang sampai berhari ataupun minggu ataupun bulan. Kadang-kadang tahun pun ada. Faham? Okay. So, so kan Mia kata setup ni boleh cari dekat breakout, boleh cari dekat higher time frame sebab kita nak cari direction. Kalau korang jumpa sekarang ni, korang kena faham kita nak trade hari-hari. Sebab tu Mia cakap, kita ke tengok current price kat mana. Kalau korang nampak, ini ada resistance, current price dekat sini. Okay, so imagine macam ni kat ni. Konsep jenis-jenis trader dah faham Senang je So sekarang imagine, whatever happens on the right, tak jadi pun lagi. Okay, ini korang nampak ada resistance. Satu hari buka chart, lepas tu nampak ada resistance. Sekali korang nampak current price bila market buka hari Isnin ada dekat sini. So automatically dah tahu ini kawasan yang break. Sebab ini kan tempat bermula turun. Lepas tu dia dah break resistance, makinlah zone tu. Faham tak? Bila dah makin zone, dia datang balik dalam zone. Tapi kalau kita floating besar ni. Okay. So bila kita nak entry, kita akan entry dekat lower time frame, dekat M5, M15, M1, M15 ataupun M5. Macam tu selalunya. Tapi ni gold, kalau nak selamat gold ni M5 atau M1 lah. Janganlah entry M15, seriously. Okay. Oh, Mia nak explain ni lah tadi. Kalau kita buka, kalau kita nampak weekly, ambil kau. Kalau hari Isnin ya, kalau weekly, satu candle weekly siap dalam masa 7 hari, betul?
Kalau lah hari Isnin, tiba-tiba price buka kat sini. Contoh, ini kan resistance breakout. So kita bolehlah expect, price akan datang. Ini contoh contoh je. Sini. So ini kan resistance. Contoh price jadi hari Isnin katalah dia buka kat sini. Macam tu dia dah buka. So kalau price contohnya dia buka kat sini, kan kita nak tunggu dalam zone. Bila tunggu dalam zone, kita akan tengok dia sideways dalam zone dululah baru dekat lower time frame. Kalau daripada weekly, kita akan check takkanlah kita nak tunggu dekat M1, M5, M15. Tak lah nak tunggu lama macam tu, betul tak? So kita akan tunggulah dekat daily H4. Kita check lah daily H4 ada sideways ke tak ada sideways sebab dia respect weekly. Faham? So kalau dia macam ni, lepas tu datang balik dalam zone, ada confirmation, kita boleh expect untuk buy. Tapi kalau price datang balik dalam zone, dalam keadaan sebatang, maksudnya contoh ada candle merah biru kan? Ada candle merah biru. Lepas tu sekali yang candle masuk dalam zone ni macam ni. Silap tak? Macam ni. Dia macam tak ada tanda-tanda nak reject pun. Janganlah entry. Memang meninggal lah. Nanti nak buy, lepas tu bye-bye. Faham tak? Okay? Okay. So itu dah cover. Tadi ada orang tanya pasal leverage. Leverage ni menentukan berapa banyak lot kita boleh entry based on our capital. Okay? So dia macam capital dengan entry. Sekejap, yang nak text kat pin. Bagi Mia minum air sekejap boleh? Sebentar. Taklah kosong je. Tadi beli Starbucks dah habis. Penat juga ya bercakap. Ingatkan penat nak text je. Ada lagi tak? Let's see if there's anything that I've missed. Ada soalan setakat ni? Cepat, Mia buka 8 minit tanya soalan. Mia boleh repeat, Mia boleh repeat entry lower time frame tu semula. So, macam ni. Ni. Ni pada lower so. Okay. H4. So sekarang ni, kita nampak contoh, masuk balik. Okay. Contoh kita nampak resistance dah breakout. Sebab konsep kita, korang kena pegang konsep. Sebab SOP sangat penting. Kalau Mia cakap tadi, kalau selagi SOP kita tiga-tiga tak jadi, diharamkan untuk entry. Okay. So sekarang, sorry sayang, sekejap. Tutup ni balik. Okay. Tengok market price kat mana. Okay, tengok ni. Kalau kami kata contohnya benda ni semua tak jadi. Ni. Abaikan. Imagine dia tak jadi. So, kalau kat sini market price. Hari Isnin contohnya ini market price. So, kita dah nampak dekat line chart, kita akan nampak ini resistance. Dia dah break. So, SOP1 apa? Marking zone breakout. Kita dah buat. Settle. Okay. So, kita nak fokus dekat current price. Kalau current price kat sini, kita nak tengok terdekat dia apa? Ada resistance breakout. Faham? So, dekat sini pun ada support. Support breakout. Boleh makan atas bawah. Tak ada masalah. Yang penting tahu TP. Okay? So, sekarang ni, kita tak akan fokus benda yang jadi dekat sini. Kita tak akan fokus benda jadi dekat sini. Kita akan fokus benda jadi dekat sini. Kita akan fokus berdekatan sahaja. Faham? Kita akan fokus berdekatan sahaja. So once kita dah marking zone, kita dah dapat zone, kita bukalah candlestick. Kan Mia kata kita tak nak marking sebab kita tak tahu pun ini bukan Abah Mia punya market. Bila bukan Abah Mia punya market, Mia tak tahu dia nak ambil yang mana. Mia tak tahu dia nak ambil yang kat sini ke, kat sini ke. Faham tak? Kalau kat sini pada Mia terlalu tinggi. Mia tak keras macam captain. Jadi Mia tak boleh nak entry kat sini. Okay, Mia tak boleh nak marking kat situ. Mia akan marking gam-gam tempat dia break. Dan satu lagi reason kenapa, sebab buka line chart tadi,
buka line chart, kita akan nampak betul-betul kawasan dia break. Betul-betul kawasan dia break, mana kawasan ni? So kita akan ambil area sini. Sebab ini resistance dia dah break. So takkanlah kita nak marking dekat shadow yang kat sini. Faham tak? Tempat yang sejelas-jelasnya dia break adalah sini. Betul-betul kat sini tempat Mia tunjuk ni. So kita buka candlestick, kita dah cantikkan dengan candlestick tadi, ambil half body half shadow. Kita consider lah, sini kan ada 3 candle, 1, 2, 3, agak-agak lah half body half shadow sebab zone determine berapa banyak kita boleh entry. Okay, berapa banyak pula dah, Astaghfirullahaladzim. Berapa besar zone ni, berapa banyak duit kita nak tahan floating. Macam tu, sebab kita tak nak lah zone ni. Kau tengok korang bayangkan macam ni kalau korang tak faham. Takkanlah zone kita macam ni. Faham tak? Logically, takkanlah zone kita macam ni. Takkanlah kita nak anti kat sini, lepas tu nak mengharapkan dia terbang. Takkanlah besar macam ni. Mestilah kita nak macam ni. Sebab satu lagi reason kita adalah resistance break. Apa-apa pun line chart dulu. Sebab line chart bagi tahu direction. Dekat daily H4, H1. Lepas tu kita buka M5 ataupun M15 ataupun M1. Penat juga bercakap. So, mana awak ni? Keluarlah. Okay, Current price dia sideways. Sideways ni apa? Dia nak naik tak lepas, nak turun pun tak boleh. Ni tengok ni. Dia dah break, dia datang balik. Tak jari pun tekan home button 2 kali. So apa tu tadi? Okay. So kami kata kita akan entry lepas dia dah sideway. Sideway ni apa? Sideway ni beginilah dekat M5, M1 dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Macam tu. Lepas sideway sebab ini SOP nombor 3. SOP nombor 3 apa? Kita nak entry dengan confirmation ataupun sideway. Tak apalah double tap tu tak penting, fokus dulu. So sekarang bila kita SOP nombor 3 dah jadi, kita akan entry lepas benda ni jadi. Lepas benda ni jadi, baru kita boleh nak entry. Selagi benda ni tak jadi, diharamkan untuk entry. Faham? So kita boleh expect lah, ini kan dah sideways. Kalau kat M1 pun lagi jelas, kita boleh lah ambil lowest ni. Kalau tak boleh, tak dapat kat sini, tak dapat kat sini, kita entry lah kat sini, entry lah kat sini. Kami akan ada tipu kalau tak boleh kat entry sebab sepanjang-panjang dia sideways ni adalah 3 jam. Ada 12, 24, 36. 36 M5 dia bagi candle. 36 candle M5 dia bagi. Faham? Mia explain auto accurate. Yang tu nanti kat tengah cover. Mia boleh cover tapi nanti kita tak cukup masa. Okay? Faham tak? So bila benda tu dah jadi dekat M5, dekat M1 ataupun dekat M15, kita kena monitor. Bukan menu ya, macam Cikgu Arif kata, bukannya hari ni aku nak tengok M15. Dia bukan macam tu. Kita tengok direction dulu. Kita akan tengok direction dulu. Which is dekat line chart daily H4, H1. Sebab kita trade setup breakout. Bila benda ni dah jadi, barulah kita boleh entry. Kalau Mia, kalau lah terlepas. Kalau takut terlepas, kat sini, katalah kita dah entry. Ataupun kita dapat kat sini. Ataupun kita dapat kat sini. Kalau macam ni dah entry, lepas tu kan ada kawasan resistance. Dia dah break, tunggu dia datang balik, entry lagi. Faham? Mia cap ada ke malam ni? Ada, cap memerhati sebab tu Mia touch it. Okay? So, kalau korang tengok dekat M1, ni. Mia kata apa tadi? Ini korang tengok. Ini kan ini time frame M5, okay? Ini time frame M5. So korang tengok, kalau dekat sini, dia bagi apa? Dia bagi shadow. Shadow ni apa? Shadow ni rejection. Ini dalam zone. Dia turun dalam zone, lepas tu dia reject, dia naik. Dia turun dalam zone, dia reject, dia naik. Dia masuk dalam zone, dia naik balik. Lepas tu tak lepas, lepas tu turun. Lepas tu dia main. Dia masuk dalam zone, dia reject. 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 Faham tak? So dia adalah rejection. Inilah rejection. Bila benda dah reject dalam zone, benda ni dah reject 2-3 kali dalam zone, inilah confirmation. Entry je lah. Faham tak? Senang kan? Macam Captain ajar kan? Benda sama je. Mia belajar dengan Captain. Okay? So, kalau korang tengok dekat M5, dia ada rejection. Dah konsep dia dalam candle ada candle. Dalam candle ada candle. Bila dalam candle ada candle,
korang tak boleh cakap dekat M1, korang akan nampak benda ni terkeluar. So tak boleh tak cakap benda ni terkeluar zone sebab untuk determine setup ni fail adalah dekat mana? Dekat H4. Kenapa? Sebab setup ni kita jumpa dekat H4. Direction dulu. Faham? Okay? Faham dah rejection? Senang je. Okay. Semua orang, semua orang boleh kaya dapat ni. Cik. Macam tu. Ada lagi tak? Let's see if I miss anything. Ada lagi soalan? Pasal basic forex, tak faham. Macam mana nak konsisten kalau Mia? Okay, macam mana nak konsisten kalau Mia? At this point, semua orang dah faham dah ni. Semua orang dah faham dah SOP breakout ni apa, multi time frame ni apa, macam mana nak cari breakout setup, instant TP. Mia dah cakap dah 10 ke 15 pip. 10, 15 pip, wajib angkat dulu. Wajib angkat. Okay, semua orang dah faham dah benda ni. So at this point, 10 pips, 10 pip tipu kalau tak boleh buat. So cara dia macam mana? Cara nak consistent. Oh, nombor satu kalau korang nak trade forex, korang kena spend masa. Okay? Kena tengok chart tu. Kena bercinta dengan chart tu. Kena hadap chart tu. Macam mana nak tahu setup tu invalid? Ni ada cakap dah tadi. Ini, tengok betul-betul. Ini setup H4. Kita nampak dekat H4. Faham tak? Macam mana kita nak tahu setup tu invalid? Ini kan ni ada letak SL. SL ni kan 20 pips daripada zone. Kalau ini zone kita, ni 20 pips. Faham? So, kalau nak tahu setup ni fail, benda ni dekat H4, dia tak akan jadi macam ni. Candle ni dia tak akan korang tak akan nampak candle ni ada reject shadow. Tak, candle ni akan jadi macam ni. Dia jadi begitu, sebatang dia bagi. Inilah Captain suka panggil, jangan masuk, candle sebatang, jangan masuk, candle sebatang. Sebatang tu macam mana macam ni. Dia tak ada reject, lala dia reject kat bawah. Dah terkeluar dah daripada zone. Faham? Okay? Tunjuk example kat currency, benda sama je, benda sama. Boleh, tapi kejap, benda sama. So, itu baru setup fail. Selagi benda ni tak terjadi, korang tak boleh cakap setup ni fail. Sebab tu cap bagi zone. Bila kita bagi zone, kita kena monitor dekat mana rejection. Okay? Sebab benda ni basic, kami ada ajar tadi, candlestick, siapa tak faham, it's okay. Satu-satu, jangan risau. Forex ni simple. So, kami ada kata, benda ni shadow ni bermaksud price, dia pernah touch, lepas tu dia reject. Dekat M5 tadi ni ada tunjuk, price dia pernah touch, dia reject. Dalam candle, ada candle. Faham? Kalau dia close body, kalau ini zone kita, lepas tu price close body, kalau price, ni zone, kalau price close body dekat sini, dah terkeluar daripada zone, dekat H4, bolehlah kata setup ni tak jadi. Okay? Yes, momentum masih kuat, betul. Sebab tu balik kepada SOP. Kami yang kata SOP, sayang-sayangku, manalah. Ini SOP, dah marking zone, dah tunggu price masuk balik dalam zone breakout, dah. Lepas tu entry dengan confirmation. Kalau price, ini zone kita, ada resistance breakout, kalau dia datang balik dalam zone macam tu, janganlah entry. Marah pula, sorry, emo. Tapi macam faham tak? Janganlah entry. Jangan entry macam tu. Okay, kita nak entry bila price ada sideway, bila price ada rejection. Dekat mana nak tengok rejection? Dekat lower time frame, M5, M15, M1. Faham tak? Senang tak? Okay, macam mana nak konsisten? Last. Habis dah ni. Penat dah ni. Mana dah ni? Okay. So, consistency, kalau ikut Mia, ya, dia adalah, ikut Mia pula dah. Kalau ikut Mia, yang belajar daripada Captain kata, dia adalah benda sama kita buat, Allah, tepi lawak pun. Okay, abaikan dia. Kita buat, bukan dia buat kita. Kita buat berulang kali. Okay, benda sama kita buat berulang kali. So maksudnya, kalau at this point, korang dah pandai cari zone, korang dah pandai cari setup breakout, korang dah tahu ini setup breakout. Kita trade setup breakout dengan Captain breakout all the way. Okay, so kalau kita dah tahu setup breakout, at this point 10 pip. Senang ke susah? 10 pip.
Senang, 10 pip sangat senang. Semua orang dah tahu dah, 10 pip sangat senang. So kalau 10 pip, lepas tu kita akan upgrade pergi 20 pip. Sekarang ni kalau kita ada small lot, so kalau kita ada small lot 0.01, sebab ni kita trader slowly. So kita ada, kita ni trader yang ada small capital. So kalau ada 10 pip dah dapat $1. $1. So, kalau kita boleh buat 10 kali ataupun 20 kali ataupun 30 kali, itulah consistency. Sebab kita sentiasa biru, kita sentiasa close profit. Kita dah tahu dah at this point nak ambil profit tu dekat mana. Problem saya nak marking zone tu kat mana. Kami ada hajar tadi. Tengok balik nanti video. Kita akan mark dekat benda belum jadi. Okay? Ada lagi tak? Lepas tu bila kita dah dapat 10 pip, kita naiklah kan lot size kan. Kita dah kaya sikit. So kita naiklah lot size 10 sen dulu. Dah naik, lepas tu naiklah lagi 20 sen. Lepas tu dah naiklah lagi 50 sen sampai 0.77. Lepas tu dah jadi macam captain, dah jadi legend. Kita buatlah ni, kita macam tu lah pula. Kita masuklah 1.00. Yang penting is kita punya win rate. Kita dah sure dah 10 pip ni kok mana senang sangat nak dapat. Ambil lah dulu benda depan mata. Faham? Okay, pandai pun. Road to Legend. Siapa? I like that word. Road to Legend. Sebab Captain King baru kan gitu. Road to Legend. Senang. Benda tu, consistency is something that you do repeatedly. Something that you do repeatedly. Okay? Ada lagi tak? Kita tengok ada lagi tak. Okay, last. Ni Mia nak cakap pasal strategi trading. Sebab ni Captain ajar. So, setiap ajar sikit. Okay, sabar. So, setiap traders ada capital yang berbeza. Ada orang ada $10, ada orang ada $50. Ikutlah, ada orang ada $100, ada orang ada $1,000, ada orang ada lebih. Tak ada masalah. Semua boleh trade kalau pandai cari setup. Kalau korang ada $1,000 tapi tak ada trade, tak guna juga. Betul tak? Sebab 10 pip pun tak boleh cover. Gitu. So sekarang, kalau Captain ajar trading strategy. Trading strategy ni apa? Trading strategy ni, siapa daripada mentorship, fokus ke? So, trading strategy ni, kita ada daily target untuk profit. So katalah daily target kita, kalau kita ada capital $50, lepas tu kita tak nak banyak pun, kita nak $20 sehari pun cukup. Sebab $20 darab dengan 4, apa? Dalam RM100. RM100 sehari. Siapa nak bagi? Senang-senang je. Dah tahu dah 10 pip boleh buat. Lepas tu kita ada berapa pips kita nak kena ambil. Dalam mentorship kalau Mia salah bagi tahu, okay, berapa pips. Katalah untuk dapatkan $20 ni kita perlukan dalam 10-20 pips je. Sebab senang sangat-sangat nak ambil. So kita berdasarkan, korang kena tahu dulu. Yelah. So korang kena tahu dulu berapa capital kita ada dan berapa target yang kita nak based on our capital. Kalau kita bawa $10 ataupun $50, lepas tu kita nak 3,000 sehari, Captain kata insya-Allah tak akan dapat. Okay? Captain kata, bukan Mia kata, insya-Allah tak akan dapat. Captain pernah flip. Ni Captain pernah flip. Dia pernah flip $50 ni jadi 1.2k. Tu Captain. Tapi sebelum dia nak flip ni dulu, korang kena pandai consistency dulu. Kena faham benda ni dulu. Win rate dulu orang panggil. Faham win rate. Because consistency is something that you do repeatedly. Okay? Lepas dah dapat daily target, lepas dah dapat berapa pips kita nak, barulah kita cari setup. So katalah satu setup tu, untuk kita dapat, tadi kita ada capital $50. $50. Lepas tu kita nak sehari $20 je sebab RM100 je kita nak cari, nak makan pho tu Vietnamese beef noodle, ataupun nak minum Starbucks ataupun whatever lah that you want to do. So satu setup, kalau kita masuk 0.05, tak, salah. Kalau kita masuk lot 10 sen lah, 10 sen. Kalau kita masuk 10 sen, darab 10 pip, dah berapa? $10. Apa dia tak nak tutup ke kamu? Okay, ini tulis kat sini.
dah dapat $10. So senang tak? Senang lah. So kalau kita masuk, ini satu setup. So satu setup dah settle, dah dapat half 50%. So nak cari lagi 50%, kita buat je lah benda sama, 0.0 darab dengan 10 pip. Dapat lagi $10. Dah settle belum daily target dah. So benda ni, yes, realistic goals. Betul, sangat realistic. Benda ni benda yang boleh capai ke tak? Benda yang boleh capai. Asalkan korang tahu SOP dulu, korang dah tahu nak marking dekat mana, zone dekat mana, faham tak? Kalau nak masuk 0.01 nak layer sampai sampai tak ada margin pun boleh, tapi yang penting kalau korang kena tahu dah tu, kalau 0.01 korang masuk, lepas tu 20 pip floating, korang akan MC lah. Ikutlah capital korang, faham tak? Memang akan MC. So cara dia macam mana nak tahu? Satu, kena consider zone. Ada orang tanya macam mana nak kira risiko. Satu, kena consider ni berapa capital ada. Okay. Berapa capital ada. Okay, kena tahu berapa capital ada, berapa capital ada. Lepas dah tahu berapa capital ada, kena consider zone berapa pips. Berapa pips. Kalau macam Kak Gop tadi, zone kita 40 pips. Faham tak? Okay, bila zone kita 40 pips, kena tahu SL kita pula. SL kita 10 ke 15 pips keluar dari zone. 10-15 pips tak dah. Sorry, silap pula. Kita ada SL kita dalam 15 ke 20 pips luar dari zone. So kalau capital kita tak besar, kita masuk 0.01, zone kita 40 pip. So kalau kita entry kat sini, kalau kita ini chart, kalau ini chart sini macam tu, lepas tu kita entry kat sini. Kalau kita entry kat sini, sekali price ambil yang dekat bawah. Kita akan floating dalam negatif 2 sebelum dia biru. Kalau 10 pip. Excuse me. Kalau sebelum dia biru, kita dapatlah $1. Faham? So, tapi kalau benda ni junam, kena dekat SL, kena dekat kita punya SL, kita akan loss berapa? Kita akan loss 0.01, dah consider zone 40 pips, dah consider SL 15 pip, kita akan loss $5.5. Betul tak Mia kira? $5.5 untuk lot 1 sen. Faham? Sebab itulah kalau kita dah jumpa setup, kita nak, kalau benda tu resistance break, kita fokus buy, kita nak buy kat mana? Buy dekat lantai, entry at lowest. Faham? Kalau benda tu support break, kita nak fokus sell, kita nak entry at highest. Faham? Yang penting sekali SOP tu jadi dulu. Okay? So benda ni, Mia tak kenapa Mia selalu cakap orang tanya Mia berapa lot sesuai, kalau saya ada $100 berapa lot sesuai, kita ada berapa ni. Korang kena tahu berapa sehari nak based on your capital first. Kalau nak ada $10, lepas tu nak flip 3,000 ataupun $50 nak flip 1.2k macam captain, susah lah honestly. Sebab kita tak consistent pun lagi. Faham tak? Once dah consistent, benda tu possible. Seriously, benda tu sangat possible. Okay? So sekarang kalau 10 pips senang, nanti boleh upgrade pula, carilah 20 pips. Dah cari 20 pips senang, jadilah Imran cari 50 pips. Jadilah dia jadi 30 pips. Faham tak? Yang penting sekali kita punya daily target tercapai. Okay? Ada lagi tak? Let's see. Dah habis dah. Ada lagi soalan? Ya, nanti boleh repeat dekat confirmation. Confirmation ni dah ajar. Captain account send or standard je. Ibu bila dapat dengan admin MB. Possibilities breakout tak valid bila candle tu momentum. Itu je. So sekarang ni korang boleh tahu zone ni boleh guna untuk benda yang sama. So contohnya, kalau benda ni tak jadi, katalah benda ni, sebab ini kan sebelum ni momentum.
Katalah daripada sini dia sebatang turun. Dia sebatang turun. Sebatang turun sampai sini. Contoh. Sekejap, panjang lagi dia turun. Ni contoh. Nah, ni kalau market buat ikut suka kita lah. Faham tak? Kalau dia sebatang, kita janganlah hold sampai 200 pips ataupun 100 pips sebab ikut mana pun kita kena respect SL. Faham tak? Kita kena respect SL. So, kalau benda tu dah sebatang dan dia dah pecah, dia pecah kawasan mana? Dia pecah kawasan sini. Sini ada apa? Sini ada support. Itu je. Support, dia dah pecah. Tunggulah dia masuk balik zone dia pecah untuk kita cari sell. Faham? Dah habis.